dan hubungan diorang pun bukannya macam kekasih biasa, tapi dah lebih daripada sekadar pegang-pegang tangan, dia lebih lagi. Saya takut saya tak kuat bila saya pandang anak saya simpati dengan nasib dia. Boy decide untuk tak kahwin sebab Boy sedar Boy bukan calon suami yang baik. Boy ni dari kecil ada satu habit, Boy suka sangat tengok benda yang bukan-bukan. Dia tekan saya hari demi hari, tapi saya masih sayangkan dia lagi. Aina berapa usianya? 34 tahun. 34 tahun. Dan difahamkan Aina kini sedang hamil 8 bulan ya? Ya, betul. Okey, baik. Seperti mana Aina pernah tulis email kepada saya, Aina sekarang ni statusnya macam mana? Diceraikan atau macam mana? Dah diceraikan dan talak pun sudah jatuh. Cuma tempoh iddah tu jadi panjang dah sampai saya melahirkan anak. Okey, baik. Jadi difahamkan bermula dengan anda mendapati suami curang. Anda sendiri yang menyiasat atau ia terbongkar sendiri? Bukan saya menyiasat sebab saya nampak ada perubahan dekat dia dalam masa sebulan, and then saya pun boleh akses dia punya phone. Dan hari Jumaat lah 17 hari bulan Disember, saya masih ingat lagi hari itu, memang saya tengok handphone dan nampak semula conversation semua. Waktu itulah terbongkarnya rahsia yang dia tu curang. Jadi sebelum berkahwin, adakah dia ada suarakan macam 50-50 ke, ataupun masih kita yakin ke, ataupun dapat tahu dia ada skandal ke, atau macam mana? Sebelum tu dia memang ada curang juga dengan saya sebelum 3 bulan sebelum berkahwin. Dan masa tu pun dia ada minta nasihat daripada Abang Fitri sendiri. Tapi saya ingatkan dia macam boleh berubah. Saya pun dengan family pun bagi peluang dekat dia dan kami teruskan dengan perkahwinan. Tapi itulah, Allah nak uji lagi kan, sampai sebut setahun perkahwinan dia masih buat perkara yang sama. Tapi yang ini dia lebih jauh lah pergi dengan perempuan tu sebab perempuan tu pun isteri orang dan hubungan diorang pun bukannya macam kekasih biasa, tapi dah lebih hubungan, macam dah lebih daripada sekadar pegang-pegang tangan, dia lebih lagi daripada cerita. Perempuan tu masih lagi isteri orang? Dia waktu yang dia sama dengan suami saya, dia masih status isteri orang. Apa yang saya dapat perkabaran daripada keluarga dia, dia sah bercerai pada Januari 2022. Dan waktu tempoh iddah tu, dan saya masa tu tengah emosi pun memang tak stabil, memang saya ambil MC lama dan sebulan lebih. Waktu tu perempuan tu dalam tempoh iddah pun dia masih berhubungan dengan suami saya lah, masih continue hubungan dengan suami saya. Okey, baik. Pasti anda tertekan kerana suami curang, yang pertama. Yang kedua, hamil. Hamil ni mungkin banyak sekali dugaan dari segi alahan lah, dengan perasaan. Macam mana anda kendalikan emosi sebegitu dengan nak kerjanya, dengan kandungan, dengan kemarahan pada pasangan lagi, macam mana tu? Pada awal-awal tu memang saya ada bleeding lah. So memang 2 minggu tak pergi bekerja, dan kemudian saya memang tak boleh, emosi saya pun memang saya asyik menangis je sebab mungkin even kita tengok kereta bekas suami dengan secondary pun kita dah rasa macam, sebab satu kerja yang tempat kerja sama. So kita memang emosi tak boleh, rasa marah tu semua ada. Memang saya ada buat tindakan yang memang buat dia marah lah sebab saya serang perempuan tu di tempat kerja. Sekali je lah tapi kan. Pernah serang? Pernah, tapi saya cuma menjerit je lah, panggil perempuan tu macam perempuan murahan. Kita emosi kita macam baru lagi kan. Yalah, siapa tak marah kan, rumah tangga rosak. Kemudian saya dah MC lama tu, saya kena refer pada psikiatris lah sebab doktor yang saya pergi yang untuk check baby pun dia kata kalau lebih prefer pergi jumpa psikiatris untuk dapatkan lebih jadi lebih tenang semua. Jadi sekarang ni memang matlamat Aina hanya untuk melahirkan syahmata. Jadi ada kebimbangan untuk membesarkan anak dan sebagainya. Ada, walaupun even macam saya dah dekat nak bersalin pun, saya takut saya tak kuat bila saya pandang anak saya. Saya saya simpati dengan nasib dia. Kita pun tak pernah macam terfikir benda yang berlaku pada kita, dan saya pun sedih lah, saya tak boleh nak memberi kehidupan yang sempurna untuk anak saya. Apa yang dia alami ni, dia mesti rasa dia keseorangan sekarang.
Dia pasti rasanya, kenapa aku rasa macam ni? Bukankah sepatutnya aku bahagia kan? Aku sepatutnya like excited kan nak tunggu anak yang pertama ni lahir. Tetapi kenapa dia takut? So jadi dekat situ kita dah tahu dia ada mungkin anxiety. Macam saya cakap, benda ni kalau misalnya kata kami sebagai terapis ataupun untuk postnatal ataupun confinement ladies kan, kami tak boleh buat diagnosis secara profesional. Tetapi bila kami nampak tanda-tanda yang boleh mungkin mendatangkan perkara yang membahayakan kepada ibu dan juga kandungan dia, kita boleh bantu dari segi refer dia kepada counselling ataupun orang yang boleh mendengar dan memberi nasihat secara profesional. Dia ada tulis kat situ saya anxiety, dia risau, gelisah. Salah satu caranya adalah untuk hilangkan kerisauan tu dan hilangkan stres tu dengan penggunaan aromaterapi, penggunaan herba, penggunaan daun-daun yang natural treatment lah. So bila kita pergi ke spa ataupun kita mendapatkan rawatan urut badan, dia akan secara automatiknya menurunkan kita punya hormon untuk stres. Sebenarnya perasaan ragu-ragu, takut, keliru dan mungkin malu untuk mendapatkan rawatan adalah satu perkara yang biasa berlaku. Ini kerana ramai yang mungkin tidak pasti bagaimana doktor dapat membantu, bagaimana mungkin bila berjumpa dengan doktor pihak kesihatan dapat menyelesaikan atau memberi jalan keluar kepada masalah mereka. Dan kedua, seperti yang kita tahu, memang ada isu stigma. Ya, orang merasakan apabila berjumpa doktor mengenai isu kesihatan mental macam keadaan mereka telah sangat teruk. Yang sebenarnya kita masih boleh berjumpa doktor walaupun, dan terutamanya sangat baik apabila berjumpa doktor apabila masalah itu baru berlaku atau di peringkat yang ringan. Itulah masanya nak berjumpa dengan doktor. Apabila mereka ni datang berjumpa dengan kita, selalunya kita akan mendengar dahulu daripada pesakit dan keluarga apakah sebenarnya kerisauan mereka mengenai kandungan tersebut. Selalunya faktor ni bukan satu, ada banyak. Selalunya mereka ni telah berada di peringkat berada di jalan buntu, tak tahu jalan keluar, dan banyak faktor-faktor lain yang berlaku. Dalam konteks ini kita akan memberikan mereka melihat apa bentuk bantuan yang ada, memberi mereka harapan, ya, sebab memang bantuan ni ada terlampau banyak. Bila berjumpa dengan kita, yang penting dalam keadaan orang yang hampir berputus asa ni, kita perlu memberi mereka harapan. Selalunya dia akan dimulakan dengan kita melakukan penilaian psikososial. Kita akan melihat kehidupan mereka. Adakah mereka layak untuk mendapat bantuan? Contohnya dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, dari zakat mungkin. Dan bantuan tu kadang-kadang mungkin mereka tak tahu mereka boleh dapat bantuan tersebut. Macam kalau contohnya tak ada duit nak datang ke hospital, mereka kalau layak boleh mendapat bantuan tambang. Dan seterusnya bantuan-bantuan yang lain yang diperlukan berdasarkan isu yang mereka hadapi. Kata orang, cinta menukar segalanya, daripada penjara menjadi istana, daripada sebuah tempat yang sempit menjadi lapang dan indah. Namun itu semua berlaku kalau ada cinta yang mendalam. Dan cinta mendalam pun tak selamanya bertahan. Macam-macam boleh berlaku, termasuk bila mana adanya penyimpangan seksual yang pelbagai. Ada yang tak lagi tertarik dengan pasangan, ataupun lebih selesa melakukan masturbasi ataupun onani, ataupun dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan maksud saya yang terlibat dengan hubungan yang terlarang atau apa saja bentuk yang tak diizinkan dalam agama. Tapi itulah yang memberi kepuasan kepada pasangan sehingga pasangannya menderita ataupun tertekan dengan emosi yang bercelarut ini. Dan kita melihat ada juga pengakuan diluahkan. Contohnya daripada pemuda ini yang hendak berkahwin tidak lama lagi, namun takut kerana dia faham dan dia tahu bahawa nafsunya bukan untuk bakal pasangannya tetapi kepada hal yang lain. Apa yang terjadi? Nama saya Boy, saya 29 tahun dan saya berasal dari Kuala Lumpur. Boy kat sini nak buat pengakuan. Sepatutnya Boy kahwin lebih kurang 6 bulan lagi, tapi Boy decide untuk tak kahwin. Sebab Boy sedar Boy bukan calon suami yang baik. Calon isteri Boy memang seorang yang sangat baik, cantik, sempurna sifatnya, semua ada dekat dia. Tapi Boy yang rasa Boy tak patut, Boy tak layak untuk jadi seorang suami sebab Boy bukan manusia yang layak dicintai. Bukan Boy nak salahkan siapa-siapa, bukan salah mak Boy, bukan salah ayah Boy, tapi salah Boy sendiri. Boy ni dari kecil ada satu habit. Boy suka
suka sangat tengok benda yang bukan-bukan. Dari kecil, dari sekolah rendah, boy dah terdedah dengan benda-benda yang macam tu. Kawan-kawan boy yang ajar, yang tunjukkan benda macam tu sampai sekarang, boy tak boleh nak tinggalkan, boy tak boleh nak hilangkan benda tu. Boy suka tengok video pornografi. Boy rasa boy lebih puas, lebih suka, lebih berminat nak tengok video pornografi sebab boy rasa itu satu fantasi. Fantasi yang membuatkan boy rasa seronok di awal-awal kan. Tapi bila boy tengok bakal isteri boy, boy cuba untuk sayang dia, boy tak boleh. Sebab boy tahu boy akan patah balik. Boy akan tengok video porno yang macam tu, boy akan puaskan nafsu boy sendiri dengan tengok benda yang macam tu. Boy kecewa dengan diri sendiri. Boy tak mampu untuk hilangkan benda sendiri. Jadi boy perlukan pertolongan, mungkin ustaz, mungkin doktor yang boleh tolong boy atasi masalah boy yang ketagih dengan video pornografi yang boy tak reti nak selesaikan sendiri. Jadi tolong boy dekat sini. Antara yang termanis dalam kehidupan ialah tentang cinta dan perkahwinan. Namun tak semua dapat mencapinya. Ada yang suaminya baik namun tiada nafsu. Dan pelbagai alasan diberikan, mungkin kerana belum bersedia atau banyak alasan yang lain. Namun bila diceritakan kepada orang lain, anggapan yang diterima ialah pastinya suami itu dianggap sebagai homoseksual ataupun gay yang tak tertarik kepada hubungan seksual dengan wanita. Menyebabkan wanita terpaksa memendam, ada juga yang terpaksa mendiamkan diri dan terpaksa memikul beban tanpa sentuhan. Kerana manusia juga perlukan kepada hubungan syahwat dalam usaha untuk realisasikan impian fitrah manusia. Berkahwin, ada sentuhan, ada nafkah zahir dan batiniah. Namun, apa yang terjadi sebenarnya? Adakah hanya semata-mata kerana mereka faktor homoseksual ataupun ada faktor yang lain dapat dikupas dalam konteks perubatan dan psikologi? Kita berada bersama dengan Dr. Rustam. Jadi, bagi yang dah terbiasa zaman sekarang moden teknologi kan, ada yang mungkin terdedah dengan pornografi seawal usia ketika sekolah rendah. Jadi ada yang daripada ibu bapa ataupun daripada kawan, rakan sebaya dan sebagainya. Jadi menyebabkan kepuasan dalam batiniah itu untuk mencapai ialah kemuncak syahwat mereka tak tertarik kepada isteri. Mungkin isteri ini mungkin katanya agak pasti tak sama dengan apa yang dibayangkan ketika dia menonton pornografi. Jadi macam mana ini menjadi belenggu kepada kehidupan normal suami isteri? Seorang lelaki ya. Okey, dalam konteks pornografi kan mungkin ramai yang membayangkan bahawa bila seseorang itu tersangkut ataupun terketagih dengan pornografi, masalah utama mereka ialah mereka tidak mampu untuk mendapatkan kepuasan yang sama bila bersama dengan isteri. Namun begitu, isu di sebalik pornografi ini bukan hanya berkaitan dengan model-model di dalam pornografi itu sahaja. Sebenarnya Fitri, isu yang lain selain daripada masalah apa yang mereka lihat di dalam video itu ialah kerana bila bersama dengan pasangan, mereka perlu memuaskan pasangan mereka. Mereka perlu ada, kita panggil sebagai timbal balik antara satu sama lain, masing-masing kena memberikan respon dan sebagainya, yang mana bagi lelaki-lelaki yang sudah terbiasa dengan tingkah laku pornografi dan masturbasi, onani, ini mengakibatkan mereka rasa macam bersama wanita renyah. Bersama wanita ni memerlukan usaha yang lebih. Sedangkan mereka boleh mendapatkan nikmat syahwat itu dengan mudah hanya dengan diri sendiri saja, dengan menonton video-video sebegitu. Ini yang saya lihat dalam beberapa kes yang saya kendali, yang mana memang lelaki ini isu ini bukan masalahnya dia tidak mahu dan bukan masalahnya ialah orientasi seksualnya, tetapi kerana mereka sudah terbiasa, bila ia sudah menjadi tabiat, Fitri kan, dia sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk dia. Kalau ada keinginan, kalau ada yang ingin, kalau ada keinginan seksual, perkara pertama yang terlintas di dalam fikiran mereka ialah video apa yang aku nak tonton hari ini, di mana aku nak buat dan sebagainya. Ada satu kes yang saya handle, Fitri kan, apa yang dia lakukan ialah beliau melihat pornografi itu di atas tilam semasa isteri tidur. Cuba bayangkan. Jadi bagi kita macam ini tak masuk akal. Tapi dalam konteks dia kata masalah dia ialah jika dia cuba untuk bersama isteri, dia tidak mampu untuk mencapainya. Jadi akhirnya kembali kepada pornografi semula. Kalau benda itu masih di tahap yang normal lah, ya, maknanya mungkin dia ada pernah rosak pada masa mudanya, kemudian dia tahu bahawa dia mampu, itu kita kata pada tahap biasa. Tetapi kalau dah tahap mungkin ketagihan yang tak boleh dilepaskan, sebenarnya sebelum menjadi lebih buruk, sebab kita tahu kalau kita tengok balik pada rukun nikah ya, suami itu bukan hanya lelaki, tetapi
yang boleh melaksanakan nanti amanah dan tanggungjawab sebagai seorang lelaki. Begitu juga perempuan, bukan tubuh badan seorang perempuan, tetapi perempuan yang boleh melaksanakan peranan sebagai seorang isteri. Jadi kita hari ini masalahnya kita mendengar suara-suara sosial. Apa orang kata kalau kita tak kahwin dan segala macam. Untuk mungkin kalau sampai pada tahap ini, anggap perkara ini adalah serius dan kemudian buat sendiri dia punya orang kata graf dan bagi satu titik. Maksudnya mesti ada satu keputusan akhir sama ada untuk terus atau tidak, sebab dalam Islam bukan hanya sekadar bila kita dah bertunang mesti berkahwin, bila mesti berkahwin mati bersama, tetapi kalau seandainya memberi satu jalan yang menyebabkan pasangan menjadi terzalim, maka Islam ada pilihan-pilihan lain sebab untuk menjaga maslahah orang lain, bukan hanya nak menjaga status ataupun mendengar suara-suara sosial supaya kita tu terus kekal sebagai adanya yang dianggap sebagai sebuah pasangan rumah tangga. Saudara diuji hebat ya. Sebelum tu, berapa lama dah berkahwin saudara? Tahun ni masuk tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Perkahwinan saya. Anak seorang? Anak seorang, berjantina perempuan. Okey, baik. Jadi saya difahamkan isteri bertugas di luar negara. Ya, jadi hubungan itu memang PJJ. Dan bila masalahnya ialah bila isteri mendesak untuk berpisah. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Dalam bulan November yang lalu, ditakdirkan isteri saya dapat bekerja di Arab Saudi sebagai seorang nurse. Jadi start pada situ bermulanya PJJ. Jadi bila PJJ ni mungkin kurang perhatian, kurang perbualan, semestinya kasih sayang yang tidak dapat dipendung. Jadi dia start pada situ, bermula pada situlah dia menggesa untuk berpisah. Jadi dia tekan saya hari demi hari, tapi saya masih sayangkan dia lagi kerana masih ada cahaya mata. Saya pun tak faham apa yang dia inginkan dalam hidup. Jadi itulah masalah yang sebenar saya hadapi ketika ini. Ujian PJJ, kalau rentas daerah di negeri yang sama, kemudian ataupun dalam negara ini masih boleh dipertimbangkan ya, boleh berjumpa, boleh memujuk. Tapi ini cabarannya ialah jauh dan mereka pun sedang membina kehidupan kerja dua negara tu untuk tambah peningkatan kerjaya. Tapi nampaknya daripada niat untuk dapat gaji yang lebih, pendapatan yang lebih baik, tapi lah di luar negara ni macam-macam tekanan ada. Cinta tu hambar lah dan berulang kali diminta untuk berpisah. Pada pendapat doktor macam mana? Okey, pertama kita kata perkahwinan ni sangat muda. Okey. Cinta sebenarnya belum tumbuh sangat, belum berakar. Dia baru kita kata tunas-tunas begitu. Jadi dia tidak merasakan keberatan untuk berpisah itu. Rasa berat untuk berpisah itu tak tinggi. Yang kedua, dia merasa bahawa dia mungkin nak kekal di sana. Dan mungkin juga dalam proses ini sudah menemui seseorang yang menjanjikan juga mungkin perkahwinan yang lebih baik. Yang ketiga, dia merasa bahawa perhatian itu bukan penting sangat sebenarnya, tapi bagaimana kita mengolah kehidupan untuk membuktikan pada dia bahawa kita, kalau kita kata kita sayang dia, tapi apa bukti yang kita bagi? Ada video call-nya ke, ada gambarnya ke, ada video ke, ada apa ke, yang kita usahakan supaya dia merasa kita masih dekat dengan dia. Jadi dah berapa lama di sana? Sejak bulan November, jadi dah hampir setahun. Hampir setahun. Jadi ada tak usaha rasa nak pergi ke apa ke dan sebagainya? Kalau ikutkan niat tu sememangnya ada doktor, tapi kerana ujian kehidupan dan pelbagai halangan dan cabaran menyukarkan saya untuk berada di sana bersama isteri tercinta. Dia bukan, maknanya sekali lagi begini, isteri mungkin sudah dapat pendapatan yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, dia merasa dia boleh lebih bebas di sana. Yang kedua, dia sudah tidak melihat kekuatan-kekuatan yang you ada. Mungkin dia merasa dia lebih mampu, dia lebih pendapatan dan sebagainya, dan mungkin juga dia melihat you masih sangat terikat dengan kebiasaan lama. Mungkin kerjanya biasa-biasa, cita-cita pun tak tinggi. Dia tak nampak effort yang menunjukkan you nak berubah jadi lebih baik. Dia dah berubah untuk dapat kerja lain ataupun dah cari pendapatan yang lebih baik. Tetapi dia tak nampak you berubah. Saudara kerja di? Saya bekerja di Kuala Lumpur. Okey, anak dijaga oleh?
Sebenarnya anak saya bergila-gila dijaga oleh mak dan ayah saya dan juga oleh mertua. Doktor, macam mana? Anak tu tak di tangan suami lah. Suami pun baru membina keluarga, tak pandai lagi untuk melayan. Jadi terpaksalah orang tua yang ambil alih semua tu. Okey, pertama anak tak boleh jadikan modal untuk tarik isteri. Sebab isteri sangat bahagia bila anaknya dijaga oleh mertua. Dia tak ada susah hati langsung yang anak tu akan terabai. Makanya dorongan untuk dia balik jaga anak tu tak ada. Mati satu dorongan ataupun satu motivasi nak balik. Kedua, suami jumpa anak seminggu sekali. Maknanya suami pun tak rapat dengan anak. Bila suami tak rapat, hilang suami tak ada apa-apa. Kalau orang ada anak ni, tak ada anak dengan suami, anak selamat, selesai dah. Maka kita kata suami di sini tak ada kekuatan ataupun tidak ada satu daya tarik yang benar-benar untuk membuat isteri itu balik. Ketiga, mungkin suami duduk sendiri ke, bujang ke apa ke, ataupun sewa rumah ke apa ke. Jadi daya tarik untuk balik, kalau dia bercuti pun nak balik, alah suami aku pun jauh bilik je macam mana, contoh. Jadi kita kata faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kasih sayang tidak menjadi pendorong untuk dia balik ke sini. Dan apalagi kalau suami tak rapat dengan anak, maka suami tak boleh guna anak sebagai satu daya tarik. Oleh sebab itu, sekali lagi yakinlah bahawa isteri sudah memilih jalan pulang atau jalan hidup yang baru. Mungkin bertemu orang baru, ataupun kalau tak bertemu orang baru, dia sudah dapat gaya hidup baru. Sebab di sana aja mahal. Mungkin mewah. Kedua, dia mungkin boleh bekerja macam-macam. Dia mungkin boleh bagi mak dia duit banyak untuk bela mak dia, untuk bela anak dia. Jadi maknanya jaminan-jaminan untuk dia balik tu tak ada. Saya tak sanggup balik. Doktor, sayang seorang suami tebal. Dia merayu, kalau tidak dia takkan merayu. Tapi kalau isteri memang dah tak nak, dia rasa macam kalau ada pun buat apa, hanya ada tapi dalam tiada. Jadi ada masih lagi ruang ke berbicara, masih lagi muda kan? Ataupun biarlah tengok macam mana. Tak, pada Umi gini je, menggununglah cinta tapi tak ada depan mata. Maknanya memang bukan kenyataan. Sebab itu pertama, Allah memang larang, pantang besar agama, jangan berada di luar lingkung yang jauh daripada suami. Oleh kerana salah besar ini, salah tidak mentaati perintah Allah ini, maka suami harus didenda. Jadi sebab itu sekali lagi, keputusan untuk ke sana tanpa suami adalah salah. Okey, dan kalau anda tidak melepaskan dia berada dalam keadaan berdosa. Anda tak layan dia, dia tak layan anda. Macam mana gaya? Pertama, anda masih muda, masih ramai yang boleh dipilih untuk jadi ibu kepada anak. Yang kedua, dia juga muda, beri dia peluang bersama. Peluang untuk sama-sama meneroka hidup baru yang akhirnya nanti boleh membuahkan kebahagiaan di dua-dua pihak. Berpisah dan berkahwin adalah kerja Allah, bukan kerja kita. Jadi kalau ini kesalahan besar, sangat besar, pada Umi sangat besar kesalahannya, makanya layaklah anda dihukum dan layaklah dia untuk mohon untuk dipisahkan atau diceraikan. Kalau tidak, anda zalim, dia juga zalim. Daripada terus kekal dalam berdosa, lebih baik kita selesaikan dalam ikut perintah agama, berpisah. Itu terbaik.